Satu. Okey. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, bertemu lagi dalam channel di Kebun Anda. Okey, seperti biasa saya bersiaran di dalam kebun, di dalam channel di Kebun Anda. Okey, aktiviti saya hari ini saya masuk untuk buat aktiviti pruning. Okey, pruning saya punya pokok. Disebabkan oleh agak lama juga saya tak buat aktiviti pruning ni, disebabkan oleh musim tengkujuh yang berpanjangan pada tempoh 2-3 bulan lepas. Sekarang dah masuk kepada bulan 1. Jadi saya harap musim tengkujuh ni dah berlalu dan juga tiada lagi hujan-hujan yang ekstrim seperti yang digambarkan ataupun seperti yang diwawarkan kepada kita. Okey, monsun, angin monsun timur laut yang membawa angin daripada bulan 11 hingga bulan April, dan saya harap tiada lagi hujan yang lebat yang boleh membanjirkan kawasan-kawasan keseluruhan kawasan Semenanjung ataupun kawasan pantai timur lah terutamanya. Seperti yang kita sedia maklum, baru ni Terengganu dan juga Kelantan teruk dilanda banjir, dan saya berharap Pahang tahun ni tidak ataupun tidak dapat tak kenalah musibah banjir ni. Saya harap begitu. Seperti tuan-tuan sedia maklum yang dah tengok channel saya ni, ada kawasan-kawasan kebun saya ni 2 tahun berturut-turut dibanjiri ataupun ditenggelami oleh air banjir. Okey, aktiviti saya hari ni tuan-tuan, saya nak buat aktiviti pruning, tapi saya akan menggunakan yang saya tunjuk ni, ini adalah gunting elektronik seperti yang saya dah tunjuk kepada tuan-tuan. Saya ada beli tu hari dan juga saya dah buat review tentang gunting elektrik menggunakan kuasa bateri. Pada tuan-tuan yang nak tengok, boleh tengok dalam channel saya, boleh scroll-scroll, ada saya review tentang gunting ni, agak efisien, dan juga untuk gunaan batang-batang yang orang kata yang besar lah. Okey. Sebab apa, radius dia menghampiri kepada 50 mm. Jadi batang-batang yang besar kita tak dapat guna gunting yang kecil, jadi kita boleh gunakan gunting yang ni. Okey tuan-tuan, yang menarik hari ni disebabkan oleh pokok saya ni dia agak tinggi, dan juga saya tak nak menggunakan tangga untuk aktiviti pruning. Disebabkan saya dah ada gunting ni, jadi saya terus beli extension untuk saya punya gunting ni. Saya beli di Shopee. Tuan-tuan boleh type saja extension for electric pruning shear, ataupun tuan-tuan akan jumpa. Okey, yang ni yang menggunakan bateri 24 volt. Jadi dia punya body dia begini. Dia akan buka ni, sarung ke dalam ni, dan baterinya di sini. Tuan-tuan boleh tengok juga review tentang extension ni, dan saya ada buat unboxing lah. Okey, sebelum pada ni saya ada keluarkan satu video mengenai unboxing dan juga cara menggunakan benda ni lah. Okey, yang menarik dia agak panjang. Okey, dan juga dan boleh dipanjangkan lah. Okey, dan saya tak payah tak perlu untuk saya panjat pokok ataupun menggunakan tangga untuk ketinggian yang ni lah. Okey, jadi jom tuan-tuan, saya akan tunjukkan kepada tuan. Okey, yang menarik hari ini tuan-tuan, saya akan gunakan ni untuk aktiviti top pruning ataupun potong bahagian atas pokok. Okey, kenapa saya akan buat top pruning? Sebab apa? Saya nak mengawal ketinggian pokok, dan juga di samping saya buat pruning pada dahan-dahan yang saya tak sampai. Okey, saya akan buat top pruning sebab apa? Saya nak kawal ketinggian pokok. Saya tak nak pokok yang terlampau tinggi, dan juga saya nak meminimumkan dahan. Maksud dia saya nak tinggalkan dahan yang bawah sajalah. Mungkin dalam 20 dahan ataupun kurang daripada 20 dahan saya akan simpan di bawah, dan di bahagian atas saya akan potong.
Kenapa saya buat berkenaan? Seperti kita sedia maklum, okey, pokok yang tinggi ni tuan-tuan susah untuk kita kawal dari segi untuk kawal serangga dan juga meracun kulat awar daun dan sebagainya. Kalau kita tengok pada pokok-pokok yang besar ataupun pokok-pokok yang tua, okey, ketinggian pokok dia dah mencecah kepada 50-60 kaki, dan juga sekiranya terdapat jangkitan hawa ataupun jangkitan ataupun serangan serangga, kita tak dapat sembuh ataupun kita tak dapat kawal pokok-pokok kita sebut, disebabkan oleh pressure air dan juga aktiviti untuk mengawal tersebut tidak dapat dilakukan sebab pokok terlalu tinggi. Jadi untuk pokok di kebun saya ni, saya akan cuba praktikkan di mana saya akan buat pemotongan di bahagian bawah. Okey, mungkin ada pendapatan juga tentang top pruning ni. Okey, mungkin dari segi umur dia dan juga mungkin juga dari segi orang kata cakap kita telah mengubah sifat pokok yang panjang, kita nak buat dia pendek seperti bonsai dan sebagainya. Tapi saya akan cuba untuk mengurangkan ketinggian pokok saya. Seperti tahu tadi, kelebihan dia yang pertama, kita dapat mengawal serangga, kita dapat mengawal penyakit. Lepas itu untuk aktiviti mungkin nak mengikat buah apa di masa akan datang pun tidak terlampau tinggi. Dan juga apabila kita buat pemangkasan di bahagian atas, kita akan dapat membantu cahaya masuk sampai ke pangkal pokok, disebabkan oleh hujung pokok tersebut yang kita dah trim dia ataupun dah kita buang pucuk dia, dan kita kawal pertumbuhan tunas air dan juga pucuk dia. Okey, seperti yang kita tahu, sifat pokok ni apabila kita potong bahagian atas dia, dia akan tumbuh tunas ataupun dahai yang paling atas sekali akan turut naik ke atas untuk mengejar cahaya. Jadi disebabkan oleh pokok tersebut, dia akan sentiasa cuba untuk meninggi dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian dan juga mengikut orang kata pemantauan saya. Mungkin saya perlu buat pemangkasan lagi sekali, saya akan buat. Untuk di kebun saya ni akan saya cuba untuk pangkas bahagian hujung pokok. Kalau tengok ada juga orang yang pangkas di bahagian, mungkin dia tinggalkan 7-8 dahan saja di bahagian bawah. Jadi orang kata memang dia rendah, tapi saya tak nak terlampau rendah sangat. Mungkin saya akan tinggalkan dalam 20 ataupun lebih kurang lah dahan dia untuk kawalan lah, seperti saya beritahu tadi, memudahkan saya menguruskan kebun saya, di samping oleh pencahayaan yang baik terhadap pokok. Sebab apa? Pokok yang tinggi dia akan membentuk shadow kepada pokok-pokok lain, terutamanya bagi dahan-dahan yang berada di bawah apabila dia besar. Jadi apabila kawal ketinggian dia, kita akan dapat mengurangkan naungan ataupun shade ataupun bayang bagi pokok-pokok, terutamanya bagi matahari pagi lah, yang sangat baik untuk pertumbuhan pokok. Jom tuan-tuan, saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Saya akan menggunakan, seperti saya beritahu tadi, saya akan menggunakan gunting ni. Saya akan on. Dia ada bunyi. Tuan-tuan boleh tengok review untuk gunting ni di dalam channel saya. Sebelum ni saya ada keluarkan macam mana saya unboxing benda ni, dan saya beli di dalam Shopee. Tak silap saya ada dua dealer, ada dua seller yang jual benda ni. Dan saya beli ni, harga dia untuk extension ni ataupun galah ni RM200. Lebih kurang sekali dengan cipin RM205 macam itulah. Jadi saya hari tu saya husah-husah, saya nak beli gunting pruning tersebut yang pakai tarik tu kan, pakai galah tu. Lepas tu harga dia dalam 160 sekali galah. Lepas tu saya fikir alangkah eloknya saya beli extension ni, disebabkan saya dah ada gunting yang berada di depan ni. Itu sebabnya saya gunakan ni. Jom tuan-tuan, kita tengok efisien tak efisien dan juga macam mana saya buat aktiviti pruning
untuk bahagian atas. Sebab apa? Pokok-pokok di bahagian atas saya ni memang saya tak pernah usik. Bukanlah tak pernah usik, ada pokok yang saya tak buat pruning disebabkan oleh saya tak dapat panjat ataupun saya tak ada tangga untuk saya bawa di kebun ni. Okey, tuan-tuan, nanti di samping tu juga saya akan mungkin terangkan kepada tuan-tuan, mungkin perkongsian saya lah. Perkongsian saya tentang aktiviti pruning ni, apa kebaikan dia. Mungkin ada yang pertama kali menengok ataupun pertama kali tercari-cari tentang aktiviti pruning, saya akan terangkan sedikit sebanyak tentang aktiviti pruning, kenapa, macam mana, dan juga macam mana saya buat aktiviti pruning saya. Dalam video-video ni sebelum ni saya kerap buat aktiviti pruning untuk yang umur 1 tahun, yang umur 2 tahun, macam mana saya untuk mendapatkan dahan mendata dan kenapa saya buat macam tu saya ada terangkan. Tapi dalam masa yang sama juga saya akan selitkan di dalam video ni. Jom. Okey, jom tuan-tuan. Okey tuan-tuan, ni keadaan pokok saya di bahagian atas tu. Kalau tengok dia tak ada pruning, memang keadaan yang agak rapat, dahan yang agak rapat. Lepas tu banyak dahan-dahan ada yang menegak. Jadi saya akan, yang pertama sekali, saya akan buang dulu dahan yang menegak. Okey, saya akan buang dulu dahan yang menegak. Lepas tu sekiranya saya rasa saya nak buang terus, saya akan buang lah, bergantung kepada kesesuaian. Okey, tengok tuan-tuan, nampak ke tu video saya ni? Okey, tengok. Okey, tengok tuan-tuan, gunting ni agak efisien. Okey, jadi saya nak buang dulu dahan-dahan yang tegak ni, yang dah blocking. Okey, tengok tuan-tuan, pruning ni tak boleh sayang. Macam ni lah. Okey, ni duri hitam, umur 2 tahun 10 bulan sekarang ni. Okey, jadi kalau tengok kat sini, dahan tu dah ada. Jadi saya buang terus, baru nampak. Okey, okey, ni dahan ni saya buang. Okey, kita pruning sikit-sikit dulu sebab tak nampak mana satu dahan yang okey. Saya akan buang sini. Dahan yang kecil ni saya buang. Okey, kita tengok tuan-tuan, ketinggian bagi ikut sebelah sini senang. Okey, nampak tu tuan-tuan, saya tak pernah buat pemangkasan ataupun penjarangan dahan di bahagian atas ni, dan saya akan buat. Okey, okey, nampak ni dahan-dahan ni pun kita perlu buang untuk menjamin cahaya masuk dengan baik. Okey, 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 kalau tengok tuan-tuan, okey, pokok saya ni agak tinggi. Dahan kalau kira daripada bawah ni tuan-tuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai kat sini. Jadi saya nak buang kat sini tuan-tuan. Tengok dapat tak besar tu? Okey, agak besar dia punya dahan dia. Okey, dapat, tapi tak putus. Alamak, salah, agak susah ni. Tak apa, kita kerat kat bawah. Ada, tak dapat. Okey, tak apa. Okey, buat tersiap sikit.
Okey. Saya dah potong. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat pemangkasan, terutama dia bahagian atas ni, pastikan tuan-tuan tak buat di musim tengkujuh ataupun musim hujan yang kuat. Disebabkan oleh kita untuk mengelakkan jangkitan kulat dah. Jangkitan kulat. Juga untuk mengelakkan sebarang bentuk penyakit lah yang boleh berjangkit kepada pokok tersebut. Saya perlu ni ikut belah ni. Okey. Baru betul kedudukan dia. Okey. Tu tuan-tuan, keadaan pokok saya yang saya kalau tengok ni hari tu saya potong. Saya ingatkan dia nak ke bawah, jadi dia tak ke bawah juga. Tengok tuan-tuan, mampu tak dia potong? Okey, steady. Alamak. Sekah pula ni. Duri hitam ni lah. Dia sangat mudah sekah tuan-tuan. Duri hitam. Okey, kalau tengok. Jadi kita jimat lah. Tak payah kita nak panjat-panjat ke. Okey. Ni akan dia blocking, kita buang. Okey, tuan-tuan. Pokok saya selepas dia buat pemangkasan bahagian atas. Okey, tuan-tuan, kalau tengok ni tuan-tuan. Dahan ni dah blocking dahan di atas, sebab tu dahan tu dia tak terbuka. Jadi saya akan potong kat sini. Saya biarkan dahan yang mendatar tu saja. Okey. Dia akan 3 dahan tu. Yang ni pun sama. Saya akan buang. Okey, tengok. Okey, memang saya nak buat kawalan serangga ke. Okey, saya nak buat racun kulat ke, memang mudah lah. Disebabkan oleh dahan dia yang jarang. Okey, kita tengok pokok ni, duri hitam ni. Okey, ni duri hitam. Ini alhamdulillah boleh tahan juga, dah besar ni. Umur dia tak sampai 3 tahun. 2 tahun lagi akan, 2 bulan lagi akan genap 3 tahun. Okey, jadi kalau tengok tuan-tuan, okey. Yang ni lah aktiviti pemangkasan saya. Okey. Tengok. Okey, inilah aktiviti pemangkasan saya pada peringkat awal dulu. Dahan ni sebenarnya dia naik ke atas. Saya buang, tinggalkan dahan yang mendatar. Contoh dia begini tu, dia naik ke atas. Saya buang kat sini, saya tinggalkan dahan yang ni. Ni pun super, saya boleh juga buat aktiviti yang sama. Sebab apa? Untuk menjamin kanopi dia yang terbentang. Tuan-tuan, saya rasa okey dah. Okey. Dahan saya ni pun dah agak besar dah. Okey. Mungkin setahun lagi mungkin akan ada pembentukan buah lah. Okey, mungkin dah ada pembentukan buah. Okey, saya nak ambil saya punya gunting kecil untuk bawah ni, untuk tunas-tunas yang bawah ni. Saya akan pakai gunting kecil. Okey, tuan-tuan, yang ni tengok. Ui, punya rapat tu. Bahagian atas tu. Jadi itulah. Saya akan buat pruning yang ni. Okey, bahagian bawah ni pakai gunting yang kecil. Mudah. Sebab yang ni panjang, itu susah kan. Dia bawa gunting kecil satu. Okey, kita buang. Okey. Tengok pokok yang lain pula tuan-tuan. Okey. Wah. Ni super juga. Agak banyak dahan-dahan dia. Ni pun setelah dipruning oleh, digaru oleh kerbau. 1, 2, 3, 4 dahan hilang. Okey tuan-tuan, kalau tengok bahagian atas ni saya tak boleh pruning sebab tinggi. Okey, nak panjat malas, takut rosak. Lepas tu okey, yang ni saya akan buang. Tu dia. Okey, dia banyak dahan ni kan. Dahan ni dia akan dahan yang tindih.
Okey, saya buang sini satu. Okey. Ni. Dahan ni. Okey, nanti kalau tengok saya, kalau dia bertindih lagi saya akan buang. Okey, ni kita proning macam biasa. Okey, dahan ke atas buang. Okey. Wah, kalau tengok tu tuan-tuan, di atas tu dia ada banyak cabang. Okey, saya akan buang. Okey, saya akan tengok. Okey. Satu. Okey. Ini. Okey, ni dahan dia rapat. Lepas tu dia bertindih, tuan-tuan. Tindih dengan bawah. Jadi kita buat penjarakan sikit. Kita buang. Okey, nampak sedikit lapang. Ini saya biar. Sebab apa, dahan belah sini tak ada. Dan juga ni saya akan potong. Okey, tengok boleh tak? Okey, boleh. Ulang. Okey, 2. Dahan besar. Oh, dia ada banyak cabang. Okey, jadi kita tengok. Buangnya ni. Buangnya ni. So, dahan kecil ni kita proning macam biasa. Okey. Lepas tu buang ni. Okey. Okey, ada satu lagi tu, dahan yang agak tinggi. Dia meninggi ke atas. Sama ada saya nak buang. Saya buang pendek ni. Ini pun saya perlu buang, saya rasa. Okey. Tinggal pendek macam tu je. Okey, yang ni ke atas. Saya buang juga. Okey. Nampak tuan-tuan? Okey, lapang. Okey, memang lapang. Jadi dahan ni pun kita proning. Okey. Okey. Macam ni dia naik ke atas. Kita buang, tinggalkan yang mendatar tu. Okey, mana lagi? Ni. Okey. Biar jangan dia blocking. Di atas ni sama ada saya nak buang ataupun tidak. Okey. Kalau saya buang dia tetap akan naik ke atas, tapi dia melambatkan proses peninggian. Di samping saya dapat mempercepatkan, orang kata, pembesaran batang. Okey tuan-tuan. Jadi saya nak buang juga. Oh bah. Tak kena. Ikut sebelah sana tuan-tuan. Yang sebetul-betulnya. Baru betul. Okey. Jadi saya kurangkan dahan ni. Saya proning ni, saya proning ni. Ini pun saya potong. Okey. Kontut dah. Memang agak ekstrim. Memang betul-betul ekstrim. Nanti saya akan updatekan tuan-tuan macam mana dia punya kesan dia. Okey, ataupun keadaan pokok saya ni selepas mungkin 2-3 bulan ataupun 4-5 bulan ke. Tuan-tuan boleh tengok dari semasa ke semasa. Sebab apa? Saya memang kerap buat konten dalam ni. Okey, jadi tuan-tuan boleh tengok lah. Macam ni, dahan yang banyak.
Okey, bertindan-tindan. Kita buang. Okey. Nampak pokok saya yang telah digondolkan. Okey, nampak. Okey, kita tengok pula duri hitam. Okey, kita tengok musangking. Sangking ni pokok ni agak stres ni tuan-tuan. Kalau tengok dia mungkin dia terendam air ni. Okey, memang agak stres saya tengok pokok ni. Pokok ni lah stres. Saya tak stres. Oh iyalah. Banyak kuning. Ya betul. Akar terendam ni kalau macam ni. Ni sintam-sintam akar terendam. Okey. Tu jibut kuat Wah. Kenapa kita buat pruning? Satunya dapat mengelakkan dahan pokok ni patah. Disebabkan oleh ribut lah. Disebabkan dahan dia berat, jadi mudah patah. Jadi kita okey, kita kurangkan dahan dia macam ni. Okey. Macam ni ada dua dah dahannya. So ni pun ada dua dah. Tong. Okey. Dahan dia agak rapat kat atas tu. Saya akan buat penjarangan lah. Ni juga saya akan nak potong jugalah. Saya nak potong. Nampak dia dah mula pulih. Pucuk dah ada. Nampak dua batang tu saya dah gondolkan. Yang ni yang bantut. Lepas tu kena pula pruning dengan kerbau. Kena gesel pula kulit dia. Itulah rupa dia. Lepas tu dia bantut sebenarnya. Jadi disebabkan masalah akar, jadi saya bantu dia dengan buat kaki ganda kat bawah tu, tuan-tuan tengok. Sebab tu dia kecil banding yang lain. Dan selepas saya buat kaki ganda tu, barulah dia pulih macam ni lah. Okey, jadi nampak ni ada dua dahan cabang kat atas ni. Okey, buang. Kalau tak, kita memang tak sampai lah. Okay, jadi tu kelebihannya gunting ni. Okey. Ni kalau macam yang bawah macam ni tuan-tuan, ambil gunting biasa je lah. So dia ada banyak dahan ni, kita kurangkan. Kita cuba pelihara dahan yang ni lah. Nanti kita akan kekalkan sama ada satu ataupun dua. Okey, ni pruning macam biasa. Ini macam biasa yang rendah-rendah ni. Okey, ni tak perlu pun. So ni keras dah ni. Ni guna gunting ni. Okey. Ini kita dahan yang ke bawah ni. Tinggal tidak. Inilah.
Okey. Okey, biar dahan atas tu yang naik. Lambat sikit dinding dia. Ni super jugalah. Lama dia sakit. Nampak tu, tak berkulit. Oh, tengok dahan di atas ni. Jadi saya nak buat penjarangan. Saya buang satu yang ni. Okey, saya buang yang ke atas. Okey tuan-tuan, seperti saya beritahu tadi, dahan yang mendatar yang ke atas kita buang. Buang ni. Tinggal yang mendatar saja. Okey. Kalau tengok ni memang dahsyat. Memang dahan dia semua ke atas, dia buang. Okey. Tengok. Sedikit lapang. Saya akan buang ni dahan ni. Okey. Kita akan tinggalkan dahan yang mendatar saja. Mungkin kat sini dah ada, sini dah ada. Okey. Saya akan buang ni. Saya akan kita tengok ikut belah sana pula. Hujan ni tuan-tuan. Okey, saya akan buang. Okey. Buang ini. Okey. Okey, hujan lah pula tuan-tuan. Hujan panas. Keadaan panas tapi hujan. Saya akan teruskanlah aktiviti saya. Nak tengok. Okey. Dah nampak ke kamera saya ni? Okey. Saya sedang proning dahan atas ni untuk menjamin bagi cahaya masuk dengan cantik. Kalau tengok ni dahan dia agak rapat, dia dah agak tindih, saya buang saja. Okey. Saya buang. Tu atas saya dah potong. Dia dah gondol. So buang ni, buang. Okey. Ini tunas air. Okey. Okey, ni pun kita buang dahan yang ke bawah ni. Kita buang juga. Kita buang rapat kan, terlampau rapat dengan dahan. So macam ni kita biarkan. Okey, bukan dahan yang kecil ni kita biarkan. Okey. Ni okey, dia blok dahan yang belah situ, dia pergi bercabang. Okey. Ya, buang kat sini. Okey, nampak tuan-tuan. Saya tinggal dahan yang ke tepi saja. Okey, ni buanglah. So okey, kita akan tengok nanti.
Ini okey. Tuan-tuan kalau tengok okey tu rupa pokok saya selepas saya proning menggunakan galah ni. Okey, ada sikit-sikit dahan lagi tu saya buat saya akan habiskan tu. Okey tuan-tuan, seperti yang beritahu tadi, pokok yang menghampiri kepada 3 tahun. Pembesaran dia sangat baik. Okey, alhamdulillah lah. Pembesaran dia yang besar dia. Okey lah. Jadi atas tu kalau tengok tuan-tuan memang dia agak crowded disebabkan oleh saya tak proning lah. Dan juga saya akan buat aktiviti proning. Dan juga saya akan pangkas bahagian atas. Okey tuan-tuan, itu yang saya proning. Pandangan pokok yang dah selesai ni, proning yang sebegini rupa, pencahayaan yang baik. Dan juga saya potong juga bahagian atas tu. Saya rasa mungkin dia mampu berbuah dengan lebih cepat lah. Okey, saya akan tengoklah untuk pantau lagi semasa ke semasa. Dan juga saya perlu meracung kulat lah untuk mengelakkan jangkitan kulat pada pokok yang saya proning ni lah. Okay, ni Musang King umur lagi sebulan lagi nak genap 3 tahun. Alhamdulillah. Yang belah depan tu dia dah 3 tahun. Saya tengok memori Facebook saya dah keluar memori 3 tahun. Yang belah-belah belakang ni dia lewat dalam sebulan lebih lah, lebih kurang macam tu. Okay, ni Musang King. Saiz dia tuan-tuan. Okay, ni kulilit dia lengan saya. Dia punya dahan dia, bentukan kanopi pun seperti yang saya beritahu, saya akan buat pemangkasan pada dahan yang menegak. Pada asal dia begini. Okey, dan saya tinggalkan belah dahan yang di bawah seperti ini. Seperti juga yang ni juga. Jadi tuan-tuan, saya nak buat aplikasikan perkara yang sama juga, dan juga saya akan buat penjarakan dahan di bahagian atas. Okey. Okey. Selepas saya buat penjarakan dahan dan juga proning, dapat tengok ya tuan-tuan, memang lapang. Dan juga tuan-tuan dapat tengok semua dahan yang tinggal ni adalah dahan-dahan yang mendata. Okey, yang ni je saya tinggalkan dahan supaya saya bentukkan dahan yang mendata yang ni, potongkan di atas. Saya tengok nanti keperluan sekiranya saya nak tinggal 1 ataupun 2 dahan, saya akan potong. Okey, dan atas tu saya buat penjarakan. Memang saya buat jarak. Sebab apa, saya tak mahu nanti apabila dahan tersebut bertindih, dia akan jadi mati macam ni tuan-tuan. Dia bertindih, dia akan mati. Ini pun mati. Okey, dan saya baru potong. Saya baru potong tadi. Ada kesan dia. Okey. Seperti yang kita tahulah. Kenapa kita buat proning ni? Satu, kita nak mengelakkan dahan yang bertindih. Untuk mengelakkan dia tidak menerima cahaya matahari dan juga menggalakkan pertumbuhan kulat. Kalau tengok tuan-tuan. Okey, cantik. Okey, kan tuan-tuan tengok di atas tu ada 3 cabang. 3 cabang besar, menyebabkan orang kata dahan-dahan bawah ni tak membesar. Cabang yang atas tu pula yang membesar. Saya akan buang 2 cabang tersebut, saya akan tinggalkan 1 saja. Tengok betul-betul crowded ni. Betul-betul crowded, dan juga pembentukan dahan dia jadi kecil. Macam ranting kecil saja. Sepatutnya dia punya dahan dia sebesar macam ni, barulah dia sihat. Jadi dia tak cukup nutrition kat atas tu, menyebabkan dia dalam keadaan yang kecil lah. Okay, saya akan buang. Lepas ni saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan
Okey tuan-tuan, selesai aktiviti saya. Tak selesai lah, saya hanya mampu buat dalam lebih kurang dalam, saya datang tadi lepas asar dalam pukul 5, lebih 5.10 lebih kurang macam tu. Okey, dalam lebih kurang berapa batang lebih kurang dalam 10 batang kot saya dapat mampu buat pruning bahagian dahan, dan juga seperti yang saya tunjukkan, saya buat pemangkasan bahagian pucuk. Okey, dan juga saya terangkan juga mungkin kebaikan yang saya rasa bagus untuk pokok saya, sebab tu saya buat top pruning. Dan juga saya ada terangkan kepada tuan-tuan kenapa saya buat sedemikian. Okey, sekiranya tuan-tuan rasa perkongsian saya ni mungkin bermanfaat ataupun berguna, tuan-tuan boleh share. Dan juga apa yang saya sampaikan ni tak semestinya betul. Okey, apa yang saya buat ni, ada orang buat, ada orang tak buat. Jadi saya ada alasan yang tersendiri kenapa saya buat pemangkasan bahagian atas. Disebabkan seperti yang saya beritahu tadi, untuk merendahkan pokok, untuk kawalan penyakit, kawalan serangga, lepas untuk pencahayaan yang baik. Jadi sebab tu saya buat pemangkasan di bahagian atas. Di samping saya dapat mempercepatkan proses pembesaran dahan-dahan yang di bahagian bawah. Okey, sekiranya pokok tersebut terlampau banyak dahan, terlampau banyak cabang-cabang, jadi dia perlukan orang kata nutrition yang lebih untuk pembesaran dia. Jadi itulah perkongsian saya kali ini dalam di kebun anda. Okey, jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga jangan lupa untuk tekan butang notifikasi, serta okey, sekiranya tuan-tuan rasa ia bermanfaat, tuan-tuan boleh komen, dan insyaAllah segala komen-komen tuan-tuan saya akan cuba balas lah. Okey, minta maaf kepada komen-komen yang saya tak perasan. Kadang-kadang notifikasi yang jatuh ke bawah ni, mungkin ada komen-komen tuan-tuan yang tidak saya perasan. Okey, saya minta maaf. Terima kasih kerana menyokong channel Di Kebun Anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.